Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung siri yang kedua pengajian tadabbur Al-Quran untuk suratul Mulk. Yang mana pada siri yang pertama kita telah membahaskan ayat 1 sehingga ayat yang keempat. Secara ringkasnya ayat 1 sehingga ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahawa dia adalah Tuhan yang maha memberkati, yang maha memberi nikmat kepada seluruh manusia, dan dia adalah Tuhan yang berkuasa ke atas setiap perkara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua menceritakan tentang bagaimana dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mencipta kematian dan mencipta kehidupan. Bahawa ianya adalah sebahagian daripada ujian yang mana Allah Subhanahu wa taala mahu menguji kita ini, yang manakah di antara kita yang paling baik amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung dan melihat ciptaan Allah iaitu langit. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabar kita untuk mencari kelemahan, kekurangan yang ada pada ciptaan Allah ini. Dan ketahuilah pada ayat yang keempat itu dinyatakan mereka yang mencari dan mencari-cari kekurangan yang ada pada ciptaan Allah iaitu langit ini, maka mereka akan keletihan dan sia-sia dalam mencari kerana tidak ada kekurangan sedikit pun pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang kelima dalam suratul Mulk. Dan sebelum kita memulakan tafsiran kita pada ayat yang kelima sehingga ayat yang ke-11, saya rasa eloklah sama-sama kita bacakan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sadaqallahul Azim. Baik. Pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada ayat yang ketiga dan keempat, Allah menceritakan bagaimana dia telah menciptakan sab'a samawatin tibaqa. Dialah Tuhan yang telah menciptakan 7 petala langit yang bertingkat-tingkat. Kemudian pada ayat yang kelima ini Allah menerangkan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghiaskan langit-langit yang telah dicipta ini dengan bintang-bintang. Allah kata, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi as-samaa'a, kami telah menghiasi langit ini, langit ad-dunya ini, bimasabiha, dengan pelita-pelita ataupun dengan lampu-lampu. Ataupun yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah dengan bintang-bintang. Al-masabih maksudnya bintang-bintang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan kami telah menjadikan bintang-bintang ini rujuman lisyayatin. Kami telah menjadikan bintang ini rejaman terhadap syaitan-syaitan. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Baik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keindahan yang ada pada langit ini, iaitu dia tidak suram. Langit yang kalau kita lihat pada waktu malam ini tidak suram, tidak gelap, tetapi dipenuhi dengan masabih. Yang dimaksudkan dengan masabih ini adalah bintang-bintang. Bintang-bintang yang berkerlipan. Dia satu menunjukkan sifat Allah yang suka pada kecantikan. Sebab itu dalam satu hadis yang sahih Allah sebut, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Maka Allah menghiaskan langit ni untuk manusia melihat langit ini, Allah hiaskan dia dengan bintang-bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan antara fungsi lain bintang-bintang ini dijadikan adalah sebagai rejaman untuk para syaitan. Untuk syaitan-syaitan. Sebab itu para ulama membincangkan antara fungsi bintang ini ada 3. Pertama, fungsi bintang ini adalah dia merupakan hiasan untuk langit. Yang kedua, fungsi bintang ini adalah sebagai rejaman untuk syaitan-syaitan. Yang ketiga, fungsi bintang ini dalam Islam adalah untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bermusafir. Ketika kita dalam perjalanan, maka bintang menjadi petunjuk kepada kita ke arah mana yang kita nak pergi. Baik, itu kita akan bincang nanti. Allah Subhanahu wa taala sebut waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikannya bintang-bintang ini rejaman bagi syaitan. Tuan-tuan, syaitan ini direjam dengan bintang-bintang. Ada sebagian kata bukan yang dimaksudkan bintang-bintang itu bintang seketul tu, tapi pecahan-pecahan daripada bintang itu digunakan untuk merejam syaitan-syaitan. Kerana syaitan ini dia cuba mendengar apa yang dibisik-bisik, yang dibual-bualkan oleh para malaikat daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berbincang sesama mereka, dan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada manusia ini dibincang dan diperkatakan oleh para malaikat. Dan syaitan ini cuba mendengar-dengar, cuba curi dengar daripada apa yang diperbualkan oleh para malaikat. Dan inilah yang digunakan oleh syaitan ini. Dan kadang-kadang kita tengok ada yang kena rasuk dan sebagainya, dia bercakap tentang perkara-perkara gaib yang tidak diketahui. Sebahagiannya adalah diambil daripada curi-curi dengar daripada perbualan para malaikat. Sebab itu syaitan-syaitan ini akan direjam oleh serpihan-serpihan bintang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fungsi yang kedua yang kita dapat lihat daripada fungsi bintang. Di antara fungsi bintang juga adalah untuk menjadi petunjuk bagi mereka yang bermusafir. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan alamat-alamat ini, dengan tanda-tanda ini dan dengan bintang, mereka mencari petunjuk. Walaqad, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebut tentang hal ini dalam satu ayat Al-Quran. Allah kata apa? Wa huwal ladzi ja'ala lakum an-nujum. Dan sesungguhnya dialah telah menjadikan bagi kamu ini an-nujum, bintang-bintang. Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Untuk kamu mencari petunjuk pada waktu malam ketika kamu berada di darat dan juga di lautan. Maka bintang ini selain daripada dia adalah perhiasan bagi langit, selain daripada senjata yang digunakan untuk menyerang syaitan, dia juga adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk para musafir, mereka yang bermusafir, yang berkelana ini, untuk mendapatkan petunjuk dalam perjalanan mereka. Subhanallah. Ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan satu benda iaitu bintang ini dengan pelbagai ciri-ciri dan pelbagai kegunaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa a'tadna lahum azab as-sa'ir. Dan kami telah sediakan bagi mereka ini azab yang pedih, azab daripada api yang menyala-nyala.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan neraka juga adalah untuk syaitan. Juga untuk syaitan. Dan kita akan bincangkan bagaimana neraka juga disediakan untuk pengikut-pengikut di kalangan kufar, di kalangan orang yang melakukan maksiat dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-6, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kufur bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, azab yang pedih, azab daripada api neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Tuan-tuan, Allah menceritakan di sini ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan api neraka untuk syaitan dan juga pengikut-pengikut syaitan, iaitu allazina kafaru bi rabbihim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak meyakini kepada Allah, tidak beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat dan sebagainya. Mereka ini, kata Allah, akan diberikan neraka jahannam, yang mana neraka jahannam ini adalah seburuk-buruk tempat untuk mereka kembali. Ini seperti mana telah diterangkan pada ayat yang ke-6. Kita pergi pada ayat yang ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila dicampakkan ke dalamnya, idza ulqu fiha, apabila orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, sama ada orang ataupun syaitan ini, yang dicampak ke dalam api neraka, fiha jahannam, dalam api neraka, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Mereka akan mendengar suara jeritan meraung-raung. Dalam keadaan meraung-raung, dan sedangkan ia menggelegak, dan keadaan ketika itu seperti kita boleh gambarkan, jika kita letak dalam satu kuali itu ada minyak panas. Cuba kita gambarkan, kita letak ikan ataupun ayam yang kita goreng tersebut, kita dengar bunyi-bunyi percikan-percikan minyak, seolah-olah seperti itu gambaran ketika mana kita berada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu gambaran yang cukup menakutkan. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat kami akan membakar mereka semua ini naran, dengan api. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka ini telah hangus terbakar, dah masak hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan tukarkan kulit tersebut dengan kulit yang baru. Kami akan tukarkan dengan kulit-kulit yang baru. Liyadhuqul azab, supaya mereka merasai azab api neraka. So ini antara azab yang pedih, ataupun gambaran yang kalau kita buka lagi ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi menceritakan tentang api neraka, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita bukan sebahagian daripada orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala sebut takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir ia berpecah. Hampir-hampir ia pecah berkecai kerana kuatnya marah. Takadu, hampir-hampir. Tamayyazu, pecah. Hampir-hampir pecah. Neraka ni hampir-hampir pecah. Minal ghaiz, kerana marah. Neraka sendiri pun, tuan-tuan, menerima manusia yang berdosa ini, orang-orang yang kufur, menerima syaitan-syaitan ini dengan keadaan marah. Mereka tidak suka. Ada sebahagian kata neraka tu dah terlalu panas, kerana setiap kali dimasukkan, dicampakkan manusia ke dalam neraka, dia akan semakin panas, sehingga mereka marah, sehingga neraka itu digambarkan hingga hendak pecah kerana marah dengan mereka yang ahli-ahli neraka ini. Kullama ulqiya fiha faujun, apabila dicampakkan di dalam neraka tersebut faujun, ataupun satu kumpulan, dicampakkan satu kumpulan, sa'alahum khazanatuha, para penjaga neraka akan bertanya kepada ahli-ahli neraka yang dicampak tadi, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu orang yang memberi nasihat? Ketika berada di dunia, tak ada orang nak bagi nasihat ke hampa, yang apabila hampa buat dosa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hukuman yang berat ketika berada di neraka. Tak ada ke Nabi yang datang pada hampa memberi nasihat, memberi hidayah, pedoman, memberi ilmu? Tak ada ke di kalangan orang-orang alim, orang-orang agama, ustaz-ustaz datang mai? Okey, ditanya, alam ya'tikum nazir, tak ada ke orang-orang yang memberi peringatan? Apa jawab mereka? Qalu bala,
Ya. Kata penduduk api neraka ini, bala. Naam, betul. Mereka telah datang. Qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami para ustaz, telah datang kepada kami peringatan daripada agama, daripada Al-Quran dan Sunnah. Fakadzabna, tetapi kami telah mendustakan. Kami kata ini tipu. Apa yang dia bawa ni tidak betul. Apa yang dia bawa ini satu pendustaan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Tidaklah, dan mereka kata tidaklah apa yang dibawa oleh orang ini melainkan ianya adalah tidak apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey, in antum illa fi dhalalin kabir. Okey, dan kamu ini semua adalah orang-orang yang berada pada kesesatan. So ini orang-orang kufur, orang-orang yang kufur ketika di dunia. Dan ketika mereka berada di akhirat, di dalam neraka nanti, bila ditanya, mereka kata, ya, kami telah didatangi oleh orang yang memberi nasihat daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kami katakan, tidak, kamu tidak betul. Nasihat kamu ini pendustaan semata-mata. Bahkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kamu ini hanyalah sia-sia, tidak ada apa-apa. Bahkan kamu sebenarnya adalah orang yang sesat. Dia boleh kata macam tu lagi. So tuan-tuan, ini satu pengakuan daripada ahli neraka apabila mereka nanti berada dalam api neraka. Mereka telah memberi pengakuan, takrir bahawa ya, memang kami telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami telah mendustakan apa yang telah disampaikan kepada kami. Bahkan kami katakan ini adalah satu kesesatan yang nyata. Kemudian apa kata lagi? Waqalu, dan kata mereka, lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami ni mendengar. Mendengar ni bukan maksud dia tak pernah dengar. Mengikut. Kalaulah dulu ni kami dengar dan kami ikut. Wa na'qilu au na'qil, ataupun kami ni berfikir, kami guna otak fikir. Apa yang telah disampaikan ni kami fikir betul ke tidak, patut ke ikut ataupun tidak. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidaklah pada hari ini kami duduk di dalam api neraka. Tidaklah pada hari ini kami duduk menjadi orang-orang ahli-ahli as-sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir, maka mereka mengakui, i'tarafu, mereka mengakui dengan dosa yang telah mereka lakukan, fasuqan li ashabis sa'ir, maka jauhlah rahmat daripada ashab as-sa'ir ini, orang-orang yang berada dalam api neraka. As-sa'ir ini tuan-tuan, maksudnya api yang menyala-nyala, api yang membuak-buak. Maka ini adalah gambaran ataupun penceritaan ataupun intisari yang ada pada ayat 5 sehingga ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala pertama menceritakan tentang bintang, ianya satu hiasan. Kemudian Allah ceritakan bintang juga merupakan rejaman yang diberikan kepada syaitan. Kemudian Allah cakap syaitan ini nanti di akhirat kelak akan masuk dalam api neraka. Mungkin orang akan bertanya, macam mana syaitan yang dijadikan daripada api itu dihukum dengan api neraka? Api sama api mana boleh? Syaitan dijadikan pada api. Bila masuk api neraka, tak ada lut. Siapa kata tak ada lut? Tuan-tuan ambil tangan tuan-tuan tampar pipi tuan-tuan. Sakit ke tidak? Cuba ikut. Tampar. Sakit kan? Maksud dia apa? Walaupun ni tangan dan ni semua kita ni satu daripada tanah, tapi still dapat memberi kesan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastilah tahu mana yang terbaik. Kalau Allah kata hukuman dia masuk api neraka, Allah tahulah mana yang terbaik untuk hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menceritakan pula pada ayat yang ke-6, Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang kufur kepada Allah ini, mereka akan diazab dengan azab yang berat, azab yang pedih. Dan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka, yang mana dalam keadaan itu mereka akan mendengar manusia meronta-ronta. Mereka akan mendengar rontaan-rontaan daripada manusia dan keadaan dia sangat menakutkan. Sehingga kan api neraka tersebut hampir-hampir pecah kerana marah kepada ahli-ahlinya. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali masuk saja sekumpulan daripada manusia ataupun syaitan ke dalam api neraka, mereka akan ditanya oleh penjaganya. Khazanatuha maksud penjaga-penjaga api neraka di kalangan malaikat. Alam ya'tikum nadhir, tidak datangkah kepada kamu peringatan? Mereka kata datang. Qalu bala qad ja'ana nadhirun, mereka kata bala, betul, bahkan telah datang kepada kami peringatan, tetapi kami fakadzabnah
fakadzabna, maka kami telah mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, apa yang diturunkan Allah ini adalah tidak ada apa-apa, kata mereka. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan mereka kata, orang-orang yang datang beri peringatan tentang Al-Quran dan Sunnah ini, mereka ini hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma' aw naqilu. Kata mereka, kalaulah dulu ni kami mendengar dan kami berfikir, ma kunna fi ashabi sa'ir, tidaklah kami akan berada di dalam api neraka as-sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir. Maka mereka pun mengakui apa yang telah mereka lakukan daripada dosa-dosa mereka, maka jauhlah rahmat daripada diri mereka ketika itu, iaitu diri ahli-ahli neraka ketika itu. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada perkongsian yang ringkas ini. InsyaAllah kita akan sambung kita punya pengajian ini pada ayat-ayat yang selanjutnya. Mudah-mudahan kalau sebelum ni kita dah hafal ayat ni, cuba untuk hafal makna dia. Belik lepas ni makna, dan cuba hafal makna dan fahami betul-betul isi kandungan. Mudah-mudahan bila kita baca dan amalkan ayat ini, baca dalam solat dan sebagainya, kita dapat memahami lebih baik. Bila kita dapat faham ayat Al-Quran ini lebih baik, dia akan membantu kita untuk mendapat khusyuk yang lebih baik dalam solat. Dan khusyuk yang lebih baik dalam solat itu, itulah objektif yang paling utama dalam solat yang kita nakkan, iaitu khusyuk, iaitu kita rasa betul-betul menghayati setiap pergerakan dan bacaan kita dalam solat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa sekadar itu saja. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.